Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah Maghrib menggunakan kitab Halal dan Haram dalam Islam. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung surat 301. Surat 301 masih dalam perbincangan mengenai bab al-gharizah, naluri manusia ataupun nafsu. Masuk pada tajuk layanan isteri terhadap tetamu suami. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, jelas di sini bahawa seorang isteri boleh melayan tetamu suaminya dengan cara, isteri boleh melayan tetamu suami dengan cara. Yang pertama sekali, suaminya bersama dengannya selama mana isteri beradab dan menjaga tata susila dengan adab Islam dari segi pakaiannya, perhiasannya, percakapannya dan cara berjalan. Makna kalau tetamu suami datang rumah, kalau suami tak ada, tak boleh lah. Dan tetamu suami datang lelaki, suami tak ada di rumah, lepas tu kita suruh masuk rumah, kita layan dia, tak boleh itu. Syarat dia ialah suami itu ada di rumah, cuma kita nak bantu, nak bantu ayah, nak goreng rokok, leko dan sebagainya. Bila kita nak bawa pergi sekadar itu sudah, tak payah duduk tunggu sekali dengan suami. Dia pun nak senang kau, biar dia nak senang je kau poligami. Yang itu tak boleh. Itu untuk layan saja. Baju ayah bawa makanan itu kuat. Kecuali tetamu itu datang sekali suami isteri juga, tak salah. Muslimat yang dia rapati sekalian. Jadi boleh dia nak layan tu, nak tolong, tapi dengan syarat dia menjaga tata susila, makna kena menutup aurat dengan sempurna. Masalah kita ini, dia tidak faham. Dia keluar rumah, dia tutup aurat. Dalam rumah tak tutup. Itu masalah dia. Dalam rumah tak tutup, kalau tidak ada orang ajnabi tak ada masalah. Tutup buat apa dalam rumah? Tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati sekalian, memang tak payah tutup dalam rumah. Tapi kalau orang asing datang, lelaki, kawan-kawan anak dia, kawan-kawan suami dia datang, nak makan gedung walaupun dalam rumah sendiri. Itulah kefahaman yang betul. Ni dah, dia kira dia nak rumah saja. Luar rumah tak pakai tutup kepala, kalau tutup aurat. Dalam rumah tak payah. Itu kefahaman yang sonsang, kefahaman yang tidak betul sebenarnya. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, jaga pakaian, jaga perhiasan, percakapan dan cara jalan sebagaimana kita ada mengaji dah, macam mana nak bercakap, macam mana nak berjalan. Yang nak keluarkan dia daripada sifat tabarruj, maka yang tu boleh diharuskan isteri untuk melayan tetamu-tetamu suami dia di rumah dia sendiri. Mereka boleh memandang kepadanya dan dia juga boleh memandang kepada tetamu itu selama mana dia tidak dikhawatiri berlaku fitnah dari pihak isteri dan juga dari pihak tetamu itu. Jadi
Rujuk balik ahad saya sebut sebelum daripada ini. Dalam mazhab kita Syafi'i, tengok pun tak boleh. Nah, kecuali ada sebabnya. Makna tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i lah, dia pergi mazhab lain yang mengharuskan melihat kepada muka dan juga dua tangan. Syafi'i tidak boleh juga tanpa sebarang keperluan. Perlu tak apa, tak perlu dengan tengok. Baik Imam Bukhari, Muslim dan lainnya ada meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad al-Ansari kata, ini hadis yang digunakan sebagai dalil yang kata isteri boleh melayan tetamu suami dia, tetamu yang lelaki. Hadis lama a'rasa, hadis daripada Sahal bin Sa'ad al-Ansari. Lama a'rasa Abu Usaid as-Sa'idi da'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu falamma sana'a lahum ta'aman wa la qaddama ilayhim illa anna imra'atahu Usaid ballat tamaratin fi tawrin min hijaratin min al-layl. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماسته له أي مرسته بيدها فسقته تتهفه بذلك. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya pada masa Abu Usaid As-Sa'idi menjadi pengantin, mana masa nikah Abu Usaid, hari perkahwinan Abu Usaid sahabat Nabi ini, dia telah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jemput Nabi untuk ke rumah dia untuk kenduri kahwin dia. Dan beberapa orang sahabatnya, sahabat Nabi juga, dan Abu Usaid tidak menyediakan apa-apa makanan untuk menghidangkannya kepada mereka. Tak bukan. Melainkan isterinya Ummi Usaid, Abu Usaid, Ummi Usaid. Dia macam itulah Arab. Dia bukan nama sebenar, tuan-tuan. Muslimat yang dirahmati sekalian. Abu Salamah, Ummu Salamah. Itu bukan nama sebenar, itu nama dia, kunyah. Baik isteri dia Ummu Usaid, ia telah melumatkan sedikit kurma di dalam sebuah tempat yang diperbuat daripada batu pada waktu malam. Gimana? Nah, lui malam dia je nasi. Pergi rumah orang malam-malam dia. Boleh. Ni kita bab tetamu. Nah, dalam Islam dia sangat digalakkan kita memuliakan tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Tetamu datang tu, cara muliakan dia ialah yang pertama sekali segerakan. Banyak kali kita sebut, kita ulang cara memuliakan tetamu. Bila kita persilakan dia masuk dalam rumah, segerakan bawa apa je nasi? Teh tarik, kopi tarik, kuat. Biasa kita teh atau kopi ya. Itu yang biasa. Teh dengan kopi itu bisa, tapi tak buat dua-dua sekali. Tanya dulu, nak minum teh kopi? Macam kedai mamak. Kata kau dia tak minum, nanti kita bantu kopi kita mahal-mahal, dia tak minum. Jengkrengnya, tanya, ada minum kopi teh? Dua tu ya rumah saya. Rumah saya tidak ada minum. Kalau kita tak nak tanya, bawa keluar air teh sah, air sejuk. Sekurang-kurangnya anak ada lah minum untuk dia, walaupun air sejuk, air teh sah, lagi air. Tak sempat. Tu adat itu, memuliakan tetamu. Hak tu dulu lah. Hak tu dulu. Kalau ada makanan, jamu makanan dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati satu, kita hak nak jadi tetamu pula, kena ada ilmu pula. Bukan boleh pergi waktu yang ikut suka hati kita, tidak boleh. Tak boleh pergi rumah orang ikut suka hati. Lagi kita di zaman canggih, kita ada telefon, kita ada handphone, ada WhatsApp, ada macam-macam mesej, ada macam-macam. Sebelum bertamu, bagi tahu nak pergi rumah boleh tak? Dulu-dulu ni kita nak tanya, aku tak boleh sebab tak ada kemudahan-kemudahan macam tu. Cuma pilih-pilih waktu sahaja. Kalau nak pergi tu, pergi waktu yang tidak mengganggu dia. Ada kalau pukul lepas zuhur tu orang tak pergi ziarah awak.
Dia dalam pukul 2 ke pukul 5 tak. 5 lepas zuhur ke asar tu orang tak pergi ziarah. Kalau tak perlu orang tak pergi ziarah orang. Masa tu orang nak rehat. Lepas dia makan petang dia nak rehat-rehat. Kita jangan ganggu orang selalu. Kecuali ada urusan penting. Biasa nak minam pergi masa tu lah zuhur ataupun sebelum zuhur. Nah, ada urusan penting lah. Saja nak pergi jangan pergi waktu itu. Dan tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ataupun malam pun jangan pergi malam ni, orang nak berehat. Kecuali ada urusan penting, itu pun kena telefon, kena tanya, aku nak pergi boleh tak? Dia kata okey. Dia kata KO. Yang saya nah, jangan pergi terjauh lah. Hello, Assalamualaikum, ada rumah? Ada, aku duduk Jakarta. Aku duduk tak masuk. Dia nak kata apa lagi jangan saya, dah duduk dah. Sebelum pergi tu telefon, aku nak pergi boleh tak? Mesti kita dengan dia, aku dah kecewa. Boleh, dia tak nak menerima tetamu, dia boleh kata aku ada kerja. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ada masa dia tak senang nak terima tetamu, ada masa dia okey, dia tak okey. Jangan buat kerja, pergi dah sampai depan rumah, baru telefon, aku duduk kat luar. Dia kata aku tak nak dalam rumah. Ni kereta aku tak bawa, aku naik bas. Lah aku duduk Kuala Lumpur dan kau balik free. Betul. Baik, tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dirahmati, ini malam-malam jangan kira. Kecuali ada urusan. Hak ni nak dia jemput, tak apa. Dia Abu Ustaz jemput Nabi pergi malam. Cuma makanan macam biasa Arab, cuma isteri dia ambil kurma, dia lumatkan kurma macam tu. Kalau kita blender hari ni, dan Nabi tak ada lah. Dia cuma ada lesung batu, dia lumatkan dengan tangan dia sendiri kurma. Dia bawa pergi keluar, dia bagi pada Nabi dan sahabat-sahabat lain. Mana dia melayan tetamu suami dia Abu Usaid ni. Di Nabi dan sahabat-sahabat Nabi tetamu kepada suami dia Abu Usaid, dia menyediakan kurma, dia tunggu kurma, kisah kurma itu, kemudian dia keluar bawa benda itu bagi Nabi. Mana boleh isteri kita melayan tetamu kita yang lelaki. Apabila selesai, Nabi SAW memakannya, dilicikkannya lagi. Dah habis, dia buat lagi yang lain, serta dibulurkannya dengan tangannya kepada beliau, dan dilayatnya beliau dengan memberikan makanan itu lagi. Okey, itu hadis yang digunakan oleh orang-orang yang mengharuskan, ulama-ulama yang mengharuskan isteri melayan tetamu suami. Dalam hadis ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau dia tak sebut Syekhul Islam Ibnu Hajar, berkemungkinan Haytami ataupun Asqalani. Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalil dibolehkan berkhidmatnya isteri kepada suaminya. Hadis ini sebagai dalil dibolehkan berkhidmatnya isteri kepada suaminya dan para tetamunya. Dan hal ini tentu sekali dengan syarat. Dia bukan lepas itu saja, tentu sekali dengan syarat tidak dikhawatiri adanya fitnah, serta menjaga tempat-tempat yang diwajibkan agama untuk menutupnya. Ada kena tutup aurat. Barulah boleh dikatakan isteri membantu suaminya dalam keadaan seperti itu ataupun semacam itu. Tetapi jika wanita atau isteri itu tidak tahu menjaga dirinya dengan menutupi dirinya pada tempat-tempat yang perlu, sebagaimana kebanyakan keadaan kaum wanita pada masa kini, maka jelaslah menghadirkan dirinya di hadapan kaum lelaki itu adalah haram, tidak syak lagi. Jadi tutup yang sempurna dengan pakai main kain tuala. Main kain tuala lipat itu, lipat macam tu je, keluar untuk layan tetamu suami, itu tidak boleh. Pakai yang sempurna, macam kita keluar daripada rumah kita pergi ke tempat lain. Baik, itu selesailah, tak banyak ada perbincangan, kita nak panjang-panjanglah di sini. Boleh buat dengan syarat-syarat itu. Okey. Kita masuk seterusnya. Hubungan seks yang abnormal, luar tabi'i, daripada dosa besar. Dia sebahagian daripada dosa besar. Abnormal. Hari ini panggil apa je sih? Hari ini panggil apa? LGBT. Tolong huraikan sikit L tu apa dia? L.
lelaki. B, betina. G, guru. T, tuan besar. Dia gabungkan sekali hari ni, LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, semua ini nama dia seks luar tabi'i yang tidak mengikut tabi'i ataupun tabiat. Kita tabiat tu daripada kalimah tabi'i tu lah, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta tabiat manusia ni. Manusia dan binatang. Nah, sama tabiat dia. Lelaki dia akan suka kepada perempuan, dan perempuan dia akan suka kepada lelaki. Itu tabi'i nama dia. Tabiat semula jadi Allah cipta manusia memang macam tu. Termasuk binatang. Binatang jantan memang suka pada binatang tino. Binatang tino suka pada binatang jantan. Tu je Zee. Pernah belah kucing tak? Belah kucing tina pernah. Bila umur dia sudah hampir 9 bulan, dia mula bunyi miau miau. Cari apa? Cari jantan. Dia berguling jantan kucing. Berguling nak cari jantan. Itu naluri dia. Dia binatang dengan manusia sama. Tiba-tiba manusia ni menukar naluri yang sebenar jadi yang tabi'i jadi luar tabi'i. Sonsang. Nah, lelaki peminat lelaki, perempuan peminat dengan perempuan. Hanya berlaku dalam kalangan manusia. Binatang tak ada. Ada. Yang jantan pergi hentam yang jantan. Tak jumpa no? Lembu jantan pergi hentam lembu jantan tak jumpa. Menjadi dalam kalangan manusia. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati Islam, dia kadang-kadang mereka mendakwa dia tersilat tubuh. Ya. Hak pokok ni lah mereka mendakwa tersilat tubuh. Patutnya dia masuk dalam tubuh perempuan tapi pergi masuk dalam tubuh lelaki. Roh dia. Nah, mereka kata ataupun roh dia patut masuk dalam tubuh perempuan lelaki, pergi masuk dalam tubuh perempuan. Jadi dia nak keluar tak boleh. Nah, bila dia tu lelaki tapi dia jadi suka jenis kepada perempuanan. Payah sebut. Sebab tu dia tukar jantina atau jenis tukar. Transgender dipanggil. Nah, tuan-tuan, saya bilang tak mahal je nasi 8,000 siap. Je nasi jadi perempuan yang into mancung. Dia keren. Nah, dia pokok. Sebab dia tak boleh. Dia walaupun dia lelaki, dia punya naluri dia perempuan. Sebab tu dia tersilat. Roh dia silat masuk pada tubuh lelaki. Patut dia masuk pada tubuh perempuan. Bila dah masuk pada tubuh lelaki, nak keluar balik tak boleh. Keluar balik mati ya. Roh bila keluar dari tubuh mati. Maka dia nak juga, maka dia menukar tubuh dia. Tempat roh masuk. Dia menukar roh, menukar tubuh itu menjadi perempuan. Nah, itu transgender. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, samalah dengan lesbian, dengan gay dan sebagainya. Itu satu perkara yang di luar tabi'i yang sudah jadi lama yang Allah sebut dalam Quran tentang kisah mereka. Kita cuba baca bagaimana Quran menceritakan kisah-kisah ini. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Suatu perkara yang harus kita ketahui mengenai peraturan naluri. Naluri kita sedang mengaji naluri warizah. Di dalam Islam ini iaitu sebagaimana Islam telah mengharamkan zina. Tengah jidah Islam mengharamkan zina dan mengharamkan perbuatan yang boleh menjurus kepada perzinaan. Mukadimah dia berkhalwat dan sebagainya lah. Saya dah sebut sebelum daripada ini. Islam juga dalam masa yang sama, Islam juga mengharamkan hubungan seks yang abnormal, luar tabi'i ini, yang dikenali dengan perbuatan seks kaum Lut atau liwat homoseksual. Perbuatan jahat ini dikira jahat sebab dia benda mungkar. Nah, perbuatan jahat ini bertentangan dengan fitrah semula jadi manusia. Kita tak boleh kata kalau ini merupakan naluri yang perlu dihormati, tak boleh hormat naluri itu.
Sebab dia bercanggah dengan fitrah manusia itu sendiri dan bercanggah dengan fitrah agama Islam itu sendiri. Bagi Islam lah, hak tak Islam dia punya masalah. Nah, tak boleh kata ini adalah hak peribadi, hak privasi, dia tak boleh. Dalam agama kita ada hak agama. Nah, kita ada hak agama. Tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang perlu dihormati. Jadi agama dan juga akal manusia tak boleh terima perlakuan seperti ini. Bahkan tidak berlaku pada binatang pun. Nah, perbuatan jahat ini bertentangan dengan fitrah semula jadi manusia. Ianya akan mencampurkan diri ke dalam lembah kekotoran, merosakkan kejantanan lelaki dan mencemari hak-hak kewanitaan. Perbuatan yang terkutuk ini akan merosakkan cara hidup mereka serta menjadikan mereka sebagai hamba kepada kesalahan itu sehingga melupakan mereka dari hal budi pekerti yang mulia, adat kebiasaan hidup yang baik serta perasaan diri yang sempurna. Seharusnya kita mengambil pengajaran dari perkara ini dengan apa yang dibicarakan oleh Al-Quranul Karim tentang kaum Lut. Ini yang telah dimulakan perbuatan keji ini. Ini mereka ni lah sebagai sejarahnya. Inilah kaum yang pertama atas dunia yang memulakan kerja keji ini. Mereka sanggup meninggalkan wanita-wanita yang baik dan halal hanya untuk mengecap nafsu syahwat yang telah diharamkan. Nabi Lut telah berkata kepada mereka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atatuna az-zukrana minal 'alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Surah Azim, surah Asy-Syu'ara ayat 165 hingga 166. Maksudnya, patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki? Nabi Lut kata kepada kaum dia, patutkah kamu melakukan hubungan jenis sesama lelaki dalam kalangan manusia? Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu, perempuan, halal. Tinggalkan perempuan, pergi cari lelaki. Daripada isteri-isteri kamu orang-orang yang bersalah. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ini keinginan kebanyakan haiwan. Itu maksudnya dia sudah melampaui had. Sebab itu dia masuklah hukum huruf. Nah, nanti kita akan bincang hukuman dia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, manusia ni ada had. Had itu bahasa Arab. Al-haddu bahasa Arab. Kita ambil bahasa Arab jadi bahasa kita had. Had laju. Had itu bahasa Arab. Had itu sempadan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, kehidupan manusia dia ada sempadan. Ada benda yang dia boleh buat sampai peringkat satu benda yang dia tak boleh buat. Maka yang dia tak boleh buat tu nama dia had. Sempadan. Kita boleh minum apa sahaja minuman yang kita nak minum. Sampai satu had ada minuman kita tak boleh minum. Itulah minuman yang memabukkan. Kita dah baca sebelum dimulai ini. Kita tak boleh melampaui had itu. Kalau kita melampaui had itu, maka kita dikira golongan yang telah melampaui had, melampaui batas. Kita sebut batas. Had itu batas lah, sempadan. Golongan melampau semua tempat dia dalam neraka. Sebab Allah dah tetapkan had, sempadan had boleh buat dan tak boleh buat. Kecuali bertaubat tu kita lain. Ni kita kalau tak bertaubat. Kita boleh makan apa saja kita nak makan. Tapi sampai satu had, satu batas sempadan, ada makanan yang kita tak boleh makan. Diharamkan pada kita, berhenti. Makan juga, lampaui had. Nah, dalam seksual, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Bila kita sudah sampai had tak boleh, mana lelaki dan lelaki tak boleh, tidak dibenarkan. Perempuan dan perempuan tidak dibenarkan, maka sudah melampaui had. Lelaki dan perempuan pun kalau tak kahwin juga melampaui had. Dia syarat dia kahwin, lelaki dan perempuan. Tak kahwin, melampaui had. Sebab itu hukuman dia sama dalam mazhab Syafi'i. Kita akan sebut nanti dalam mazhab Syafi'i, hukuman dia sama. Kalau belum kahwin, hak lakukan homoseksual ni sama-sama lelaki. Nah, kalau belum kahwin sebab satu kali. Hak zina sama tak? Belum kahwin sebab satu kali. Yang dah kahwin direjam sampai mati. Hak ni pun kalau dah kahwin, lelaki dan perempuan direjam sampai mati. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab dia melampaui had itu. Jangan sekali-kali kita melampaui had.
Tilka hududullah, itulah hudud Allah, had Allah, fala ta'taduha, jangan sekali-kali kamu melampaui. Nah, tak boleh. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, Al-Quranul Karim melaknat mereka. Jadi golongan homoseksual, termasuk Habiah LGBT 4 kali itu. Yang pertama, dia punya hukum, mereka ni golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lisan Nabi Lut sebagai orang-orang yang bersikap bodoh, membazir, perosok dan pelaku jenayah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang ini kita tahu, ini adalah kesan perbuatan mereka. Tapi benda ni dia makin lama dia makin menjadi, makin lama dia makin menjalar, makin lama dia makin banyak ni. LGBT ni makin lama makin banyak. Kita tidak boleh mengambil sikap untuk meminggirkan mereka. Nah, tidak boleh mengambil sikap untuk meminggirkan, tak peduli, kena peduli. Siapa kena peduli? Keluarga. Kita keluarga apa macam ni? Keluarga apa? Keluarga Bangla, keluarga Malaysia. Kita kena jaga keluarga kita masing-masing ni. Hadap mengaji ni semua ada keluarga dan bakal ada keluarga kalau tak nikah lagi. Ni benar-benar macam ni kena sampaikan pada ahli keluarga kita. Jangan ada dalam kalangan ahli keluarga kita yang jadi macam ni. Dia pada peringkat asas. Asas kita semua datang daripada keluarga. Tidak ada manusia yang lahir dalam buluh betul. Ada? Manusia lahir di perdu buluh betul. Ada di sini. Itu dia kata anak buluh betul. Sebab apa buluh betul? Buluh lepas tak boleh. Dah jumpa dia perdu buluh, anak buluh. Nah, perkataan sahaja dah jumpa anak tu di perdu buluh. Orang berzina, pergi buang anak di perdu buluh. Tahu perdu buluh? Panggil perdu buluh. Nah, dia pergi jumpa situ, orang panggil anak buluh. Buluh pula buluh betul, anak buluh betul. Asal. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Buang di masjid, anak masjid, anak masjid. Buang di kanan lembu, anak kanan lembu, macam tu. Nah, dia mesti ada keluarga dia. Walaupun dia anak buluh tu, anak yang dibuang, tapi ada orang ambil dia, hak ambil dia itu adalah keluarga dia, walaupun bukan pak dia, bukan mak dia. Mereka itu penjaga nama dia. Maka setiap ibu bapa dan penjaga ini daripada awal, kena didik anak-anak lelaki dan perempuan. Jangan ada dia miring ataupun dia gelang dia punya nafsu ataupun gharizah dia. Kita kena tengok boleh. Nampak nak gelang tu kena bagi nasihat, kena cepat-cepat tarbiyah lah supaya dia tidak menjadi macam tu. Nampak anak lelaki tapi duk suka jenis permainan anak-anak perempuan. Apa dia pun suka berkawan dengan budak-budak perempuan. Kawan-kawan dia semua perempuan. Hak lelaki dia tak kawan. Hak kawan lelaki perempuan. Dia nak say saja, kata saja. Anak tu. Entah. Kena ambil tahu, kita kena ambil tahu. Nampak pelik tu, tanya sebab apa jadi itu. Sebab apa hang duk kawan dengan perempuan saja. Tengok dalam WhatsApp semua perempuan ni. Ada grup perempuan ke apa? Hang lelaki. Kena ambil tahu. Jangan sampai peringkat yang kritikal dah jadi macam ni, masuk geng LGBT, payah dah. Dah jadi buluh dah panggil. Masa gempung tu kita boleh lentur lagi. Bila dah jadi buluh, susah. Tapi nasihat dakwah perlu diteruskanlah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tanpa meminggirkan mereka, kena cari jalan. Macam mana nak bawa balik puak-puak ni ke jalan yang betul, ke jalan yang benar. Kalau kita bermusuh dengan dia, dia lagi akan bermusuh dengan kita. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, antara yang sangat menghairankan lagi dari hal pendirian kaum ini yang telah menampakkan benar-benar penyelewengan dan diri mereka dari kefitrahan mereka, dengan kehilangan harga diri mereka, keruntuhan moral, iaitu pendirian terhadap tetamu-tetamu Nabi Lut yang terdiri dari sekumpulan malaikat azab yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rupa manusia untuk menguji kaum yang jahat ini. Baik, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ini, surah Hud ayat 77 hingga 81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'at rusuluna Luta si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a
wa qala hadza yawmun asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati kunna athharu lakum fattaqullaha wa la tuhzuna fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid qalu ya lut inna rusul rabbika lan yasilu ilaik. Sadaqallahul azim. Ayat 77-81 boleh rujuk Quran. Maksudnya, dan apabila datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut, malaikat-malaikat, sebelum mereka sampai di rumah Nabi Lut, mereka dah singgah dah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni partnerkan Nabi Lut. Daripada singgah rumah Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia, malaikat dalam menyamar sebagai bentuk manusia. Tuan-tuan, singgah rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak kenal, dia bukan kenal, kita pun tak kenal malaikat yang menyamar. Nabi tak kenal lagi, kita tak kenal. Cuma Nabi Ibrahim dia memang suka melayan tetamu. Sebab tu bab tetamu, kalau kita mengaji bab tetamu, memuliakan tetamu, kita akan dimasukkan kisah Nabi Ibrahim ini. Dia menerima tetamu yang dia tak kenal. Dia bukan kenal malaikat-malaikat, dia tak nak tengok pun. Tapi mereka bertamu di rumah dia, dia terima sembelih kambing yang paling besar, yang paling gemuk. Sembelih kambing jangan saya. Jamu tetamu, jangan saya sembelih apa? Ikan, boleh ikan kembung. Boleh kambing, masak sedap. Suruh makan tak makan. Oh, sudah. Suruh makan tak makan. Sebab apa tak makan? Baru dia cerita, kami sebenarnya malaikat. Kamu jangan takut. Kami sebenarnya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke negeri Sadum, Nabi Lut ni. Untuk memberi pengajaran kepada Nabi Lut yang telah kaum Nabi Lut yang telah melakukan homoseksual. Seks luar tabi'i itu. Cuma kami disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk singgah di rumah kamu, nak bagi tahu dia yang isteri kamu akan dapat anak. Sarah. Maka dia tersenyum. Isteri Nabi Lut ni tersenyum kehairanan. Gelak terkejut. Sebab umur dia sudah melampaui, ada hampir 100 tahun. Bila diberitahu akan dapat anak, dia gelak. Jangan saya nak. Bini kita gelak. Umur 85. Dah demam pergi jumpa doktor kata makcik mengandung. Umur 85 mengandung. Dan tak ada orang. Jadi dia pun macam tak percaya. Malaikat kata itu bukan urusan kami. Kami sebagai utusan Allah nak bagi tahu itu sahaja. Dan Allah Subhanahu wa taala dia Maha berkuasa. Tak kisah. Lepas tu kita nak pergi ke perkampungan Nabi Lut untuk memberi pengajaran kepada kaum dia yang telah melakukan hubungan seksual yang luar tadi. Baik. Apabila utusan-utusan kami kata Allah, malaikat ini sampai kepada kaum Nabi Lut, dia merasa duka cita dengan kedatangan mereka dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka dari gangguan kaumnya. Nabi Lut tak tahu ni malaikat ni, tapi dia pun lelaki-lelaki yang handsome, yang tampan. Kalau hari ni macam apa, Nabi? Kalau kata lelaki handsome ni macam apa? Korea. Hari ni Korea. Macam tu lebih kuat. Sebaya. Bila datang lelaki-lelaki handsome yang comel gini, mereka ni nafsu lagi kuat. Mereka minat dengan sama-sama lelaki. Dan sambil berkata, ini adalah hari yang amat mencemaskan. Kaum Nabi Lut datang rumah dia, mereka nak lelaki-lelaki yang menjadi tetamu Nabi Lut untuk jadikan objek untuk memuaskan nafsu mereka. Gila tak gila? Kalau orang datang rumah kita, tiba-tiba ada orang datang untuk buat benda tak baik pada tetamu kita, ni benda yang sangat mencemaskan, kata Nabi Lut. Dan kaumnya pun datang menduru kepadanya dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya, nak ganggu malaikat. Mereka tak tahu malaikat, sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan.
Nabi Lut berkata, hai kaumku, di sini ada anak-anak perempuanku. Aku ada anak-anak perempuan. Kalau kamu nak, boleh pergi. Gunakan nafsu kamu dengan jalan yang betul untuk perempuan, bukan lelaki. Mereka lebih suci bagi kamu yang perempuan ini. Maka berkahwinlah dengan mereka. Bukan nak bagi saja nak nikah anak-anak dia, nak membuat. Tak mau. Oleh itu takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu memberi malu kepadaku mengenai tetamu-tetamuku. Hormat sikit, ini tetamu aku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak, yakni yang berakal, yang dapat memberi nasihat kepada kamu? Mereka menjawab, sesungguhnya engkau telah pun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuan. Kamu tahu kan, Lut, kamu dah tahu kami tidak ada minat dengan perempuan. Bagi kamu tak mau, free pun tak mau. Tak minat. Dan sebenarnya engkau sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki. Kamu tahu kami minat lelaki tadi. Nabi Lut berkata, kalaulah aku ada kekuatan untuk menentang kamu, atau aku dapat bertumpu ke suatu tempat bertahan yang kuat dari penyokong-penyokong, tentulah aku akan membinasakan kamu. Dia gerak, mereka gerak. Nah, dengan satu perbuatan yang sangat keji, Nabi Lut jadi rasa malu sangat. Kalau dia ada kekuatan, dia akan binasakan pokok ni. Mendengarkan yang demikian, tetamu berkata, bila malaikat dengar Nabi Lut kata macam tu, maka mereka berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah malaikat utusan Tuhanmu. Kaum engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepada sebarang bencana. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka Nabi Lut diarahkan oleh malaikat-malaikat tadi untuk meninggalkan tempat itu. Nah, ajak sekali lah anak-anak bini dia, sebab mereka akan membinasakan tempat itu dengan membalikkan bumi, yang bawah naik ke atas, yang atas turun bawah. Nah, itulah satu azab yang sangat berat yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut, satu kaum yang melakukan satu amalan yang melanggar tabi'i, semula jadi manusia, hubungan seksual secara sonsang. Baik, tuan-tuan, itu kisah dia lah, tak habis dia bagi. Tuan-tuan boleh rujuk ayat ni dan boleh baca tafsir. Baik, ulama telah berselisih pendapat mengenai hukum terhadap orang yang melakukan perbuatan keji. Dari segi nak hukum apa? Nak hukum apa? Sebab dia kalau zina sudah ada disebut, kalau mencuri sudah ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis sudah ada apa dia hukum tentang arak dan sebagainya. Tapi yang ni macam mana nak hukum, ulama khilaf. Terhadap orang yang melakukan perbuatan keji ini, adakah perlunya hukum hudud ke atas kedua-duanya seperti dihukumkan ke atas orang-orang yang melakukan zina? Jadi Syafi'i yang bagian ni, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lain, mazhab Syafi'i lain. Mazhab Syafi'i artinya ulama mazhab Syafi'i ambil yang ni. Manakala yang melakukan hubungan homoseksual ini, mereka masih bujang, masih teruna, maka hukum dia adalah sebat 100 kali sebat. Nah, 100 kali sebat. Kalau mereka sudah berkahwin, maka hukuman dia rejam sampai mati, macam dalam bab zina. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab kita lah, ataupun dibunuh si pelewat dan orang yang melewatnya. Ini pendapat Imam Syafi'i sendiri. Pendapat Imam Syafi'i itu sendiri, berpandukan hadis, man wajadtumuhu ya'malu bi'amali qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Kalau kamu dapati ada golongan manusia melakukan amalan kaum Nabi Lut, homoseksual ni, Nabi kata faqtulu, bunuh mereka. Siapa yang kena bunuh? Al-fa'il, yang melakukan kerja, wal maf'ul, dan yang dikerjakan, yang membuat dan yang kena buat. Dua-dua ini faqtulu, bunuh. Ini pendapat Imam Syafi'i sendiri, bunuh. Bunuh macam mana pula? Berbeza pendapat pula. Nak bunuh dengan pedang dan nak bunuh dengan apa? Beza pendapat pula. Baik, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati, dan dengan cara bagaimana pula kedua-duanya dijalankan hukuman bunuh. Bila kalau ambil hukuman bunuh, nak bunuh macam mana? Adakah pedang yang memancung kepada mereka, pancung saja, ataupun dengan membakar mereka?
bakar di tubuh mereka, ataupun dengan melemparkan mereka dari tempat tinggi naik ke menara yang 20 tingkat, 30 tingkat, lepas tu. Baik, tengok dia punya khilaf ulama, dia punya hukum dia semua berat. Semua berat. Nak kita benda yang dilakukan ini adalah sangat berat. Maka hukuman mereka pun amat berat sehingga menjadi perselisihan dalam kalangan ulama, tapi semua hukuman adalah berat. Nah, tidak ada yang ringan. Hukuman yang sungguh berat ini ternyata sangat kejam. Nampaklah bakar kejam. Bakar hidup-hidup kejam, nampak kejam. Sekali, kejam sekali, tetapi ianya harus dilaksanakan. Kena laksanakan untuk menyucikan masyarakat Islam dari dosa yang sangat merosakkan dan membahayakan masyarakat yang tidak memberi manfaat kecuali kebinasaan dan bencana semata-mata. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, setakat ni tak ada lah hukuman ini. Ini hukuman yang dibincangkan oleh ulama-ulama dalam kitab dan tidak diterjemahkan lagi ke secara amalinya, tidak terjemah kali. Cuma kita lihat perbincangan ulama-ulama menetapkan hukum-hukum ini nampak terlalu berat. Maka dosa sebenarnya, dosa melakukan benda ini adalah dosa yang sangat keji. Nah, dosa berkaitan dengan kemaluan di antara dosa-dosa yang sangat keji. Allah sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu menghampiri zina, kerana zina merupakan perkara yang keji dan jalan yang sangat buruk. Tidak ada dosa yang paling keji daripada dosa yang dilakukan oleh kemaluan. Baik, tuan-tuan, saya sudah muslimat yang dirahmati sekalian, habis secara ringkasnya begitu. Kita masuk seterusnya. Tak habis ini kita masuk jawab. Baik, hukum melancar untuk mengeluarkan air mani dalam kurungan onani. Cik Nasir pernah dengar kalimah ni? Pernah dengar kalimah ni? Kalimah apa? Melancar ke onani ke apa? Dua-dua pernah dengar? Oh, bagus, Cik Nasir suka baca. Budak-budak tak tahu onani. Kalimah onani dia pun tak tahu. Kalau ngajak lama sekolah tak tahu. Perbuatan tu tahu. Kalimah itu dia pun tak kenal onani. Dia pun kenal apa? Melancar. Ni sebut melancar. Yang main tak? Dia ada hukum dia ni. Ni bukan masalah biasa-biasa. Ni luar biasa. Ini juga termasuk dosa yang dilakukan oleh kemaluan. Jenis kemaluan ni aja kau. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, Nabi sebut orang, aku jamin kamu boleh masuk syurga kalau kamu boleh jaga dua benda. Tak ada pada tubuh kamu. Dua anggota yang ada pada tubuh kamu, kalau kamu boleh jaga dengan elok, boleh kawal dia dengan elok, aku boleh jamin kamu masuk syurga. Tapi kalau kamu tak boleh kontrol dua ni, payah nak masuk syurga. Apa dia kamu? Yang pertama Nabi kita yang berada di antara dua bibir. Yang berada di antara dua bibir, lidah. Ini salah satu anggota yang banyak membawa tuan dia masuk hati Allah Subhanahu wa taala. Lidahlah yang mengumpat, lidahlah yang memfitnah, lidahlah yang mengeji, macam-macam datang di pada situ. Dosa-dosa besar banyak datang di pada sini. Hak baik pun ada, tapi baik tu tak datang di pada lidah dia. Baca Quran baik, lidah juga, tapi dia tak baca Quran. Berzikir baik di pada lidah dia, tapi dia tak pernah zikir. Lidah tak pernah guna untuk zikir. Lidah tak pernah guna untuk baca Quran. Lidah tak pernah guna untuk baca kitab. Tak pernah. Yang dia guna mengumpat, mengeji, mengutuk, itu kerja. Hari-hari guru Tuhan. Tak boleh jaga yang ni, Nabi tak jamin syurga. Yang kedua, Nabi kita yang berada di antara dua paha, iaitulah kemaluan. Nah, susah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau dia tak pergi zina, tak pergi buat benda-benda macam tu, dia pergi melancak pula. Tuan-tuan. Nah, jadi benar-benar macam ni kita nak kena sampaikan pada anak-anak remaja. Dia tak berlaku pada orang tua. Nah, remaja. Baik, hukum melancap untuk mengeluarkan air mani. Apa hukum dia? Baik, ada kalanya
kita maghrib masuk lewat, sebab tu nampak macam lewat. Kalau dulu ni maghrib kita mula kuliah pukul 8. Nah, 8.45 tu masuk isyak. Jadi kita berhenti pukul 9. Lalu kita mula kuliah 8 suku. Nah, maka berhenti pukul 9 suku lah. Tu cerita. Baik. Saya kata apa tak ni lewat. Pada dia ikut waktu. Waktu dah isyak lewat ataupun maghrib lewat, kita lewat sikit lah. Nah, tuan-tuan. Baik, ada kali naluri seks bergelora dalam diri seorang pemuda, lalu dia memainkan tangannya, menggunakan tangannya pada kemaluannya atau melancap, yakni onani, untuk mengeluarkan air mani supaya merasa tenang urat sarafnya dan merasa puas dari gelora seks. Dalam bahasa Arab yang dikenali sebagai adatun sirriyatun, adat rahsia. Adatun tu adat ni kebiasaan yang dibuat. Nah, sirriyah rahsia, sir. Ada benda-benda yang dibuat secara rahsia dalam bilik seorang-seorang, dalam tandas. Dia tak tunjuk ke orang benda ni. Itu disebut sebagai adatun sirriyatun, adat kebiasaan rahsia seorang remaja. Nah, baik tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita boleh kenal. Nampak mata layu tu dia tu, jangan saya tengok Nabi mata layu tu dia tu. Nampak letih ni dia tu, baru sudah tu. Hati-hati lah. Baik, perbuatan ini diharamkan oleh ramai ulama. Nah, ramai ulama termasuk Syafi'i lah, mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki kata dia, mereka mengambil dalil berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun." Surahul Azim. Maksudnya, dan mereka yang menjaga kehormatannya dan kehormatan kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Jadi hak bolehnya ialah isteri sendiri, yang boleh suami isteri bolehlah. Malah di segi hubungan seksual, suami isteri yang tak boleh adalah lelaki yang tidak berkahwin dengan perempuan itu, nama dia zina. Yang sudah akad nikah apa arti, apa maksud nikah? Dalam buku teks KSSM Tautan 5, apa arti perkahwinan? Perkahwinan ialah satu akad untuk menghalalkan persetubuhan. Terang-terang dia sebut akad untuk menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan mengikut hukum syarak. Itu kenapa? Dua markah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi halal untuk suami isteri dan juga hamba sahaya. Hamba perempuan kepada tuan yang lelaki. Tuan tu lelaki, nama dia apa yang sih? Kasim Baba. Dia beli seorang hamba perempuan, nama dia Madinah. Filem Alibaba Bujaratu, ataupun penyambung 40 kuasa dia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi itu nama dia hamba lah. Dia boleh pakai hamba tu. Nah, waktu ada sistem hamba. Lah tak ada lah, sebab hamba sudah dihapus lah marah. Tuan-tuan. Jadi itu je boleh. Makna sesiapa yang mencari lain daripada itu, selain daripada itu, termasuklah melancap. Melancap bukan hubungan suami isteri ataupun dengan hamba. Tidak. Dia kira lain daripada itu. Bila dia lain daripada itu, dikira haram, dikira melampaui batas, maka daripada situlah ahli hukum haram melancap, sebab dia bukan hubungan suami isteri. Ya, baik. Maksudnya, dan mereka yang menjaga kehormatannya pada baca tadi. Oleh itu, orang yang melakukan onani atau melancap dalam bahasa orang Melayu untuk tujuan melepaskan kepuasan syahwatnya, ialah orang yang mencari kepuasan selain dari perkara yang dibolehkan oleh hukum Islam. Sebab itu dia diharamkan. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahawa air mani itu adalah sejenis air yang mempunyai kelebihan. Bukan kelebihan. Dia teks Arab dia fadlun. Fadlun itu dia terjemah kelebihan. Bukan kelebihan.
lebihan lain, kelebihan lain, lebihan lain tu Cik Aziz. Apa beza kelebihan dengan lebihan? Baik, kelebihan air ini, mana fadilah air ni lah. Kalau minum akan menyegarkan tubuh dah. Itu nama kelebihan. Kalau lebihan, lebih tu lah. Dia sampai sini, dia lebih, banyak sangat. Tak boleh nak tampung. Dia sampai sini tiba-tiba air banyak, dia kena keluar. Nah, maka dia akan keluar. Kalau dia tak keluar, dia akan jadi macam 3 suku. Faham tak? Tak duduk musi. Tengok tiang elektrik, peluk tiang elektrik jadi gila. Lebih. Maka dia kan boleh dikeluarkan. Bila keluar, dia jadi sampai tahap ni balik. Dia tak gila babi je lah. Nampak? Ini mazhab Hanbali. Lebihan, bukan kelebihan, lebihan. Dalam tubuh badan manusia yang boleh dikeluarkan dengan cara injeksi dan sebagainya lah. Pendapatnya ini dikuatkan dan disokong oleh Ibnu Hazmi ini mazhab Zahiri. Lantaran itu ahli fiqh mazhab Hanbali mengharuskan onani dengan 2 sebab. Ulama lain semua haram onani ini, cuma dia bawa pendapat dalam mazhab Hanbali, dia mengharuskan melancap ini dengan 2 sebab saja. Boleh ada sebab ni, boleh tak ada sebab ni, haram macam ulama lain juga. Apa sebab dia pertama? Kerana bimbang dirinya akan melakukan zina. Makna kalau dia tak buat benda ni, dia confirm dia akan zina, maka dia lepaskan benda tu. Bila dah habis, dia sudah tidak mampu lagi dah. Tak jadi zina, tak jadi nak mengelakkan zina, maka dia harus mengeluarkannya. Itu pertama, syarat yang pertama. Kalau duduk saja-saja tu tak boleh, hukum dia haram. Tapi saja nak seronok, nak ambil kepuasan, tak ada apa pun, saja-saja nak seronok, nak ambil kepuasan, hukum dia haram, tak boleh kat dia pun. Yang kedua, kerana tidak mampu berkahwin. Duit tak ada, kemampuan tak ada, dia tak boleh nikah. Hukum nikah ni kalau ikut secara umum dia 5. Banyak perbincangan ke mazhab ni kata gini, mazhab ni kata gini, mazhab ni kata gini. Nak mudah kita ambil buku teks tingkatan 5 KSSM hari ni. 5 hukum. Hak dulu pun dia tak 5 juga. Tu tengok dalam mazhab Syafi'i dia sebut 4, mazhab ni sebut 3. Dia banyak perbincangan. Cuma buku teks dia ambil semua tu, dia ambil semua, dia buat satu benda yang mudah kita faham. Buku teks. Baik. Yang pertama, hukum dia harus kalau tidak ada desakan dan halangan untuk berkahwin. Tidak ada desakan dia nikah tak nikah pun tak ada masalah. Dia tidak ada masalah. Takkan berlaku maksiat. Dia okey lah. Dia nikah ke tak nikah, dia tidak akan melakukan maksiat, dia tidak masalah apa-apa, tidak ada gangguan apa-apa. Masa tu harus bagi dia nikah. Nikah pun tak apa, tak nikah pun tak apa. Hukum dia harus. Dia nikah pun tak apa, tak nikah pun tak apa. Yang kedua, sunat. Sunat kahwin. Sunat kahwin kalau dia berkeinginan untuk nikah. Dia ada keinginan. Semua ada keinginan untuk nikah ni. Faham. Lelaki yang normal dia ada keinginan untuk nikah. Dia ada keinginan untuk nikah. Dalam masa sama dia ada kemampuan untuk nafkah zahir. Nafkah zahir dan batin sekali. Dan dalam masa sama dia tidak takut terlanjur melakukan maksiat zina. Dia nak nikah, dia mampu, dan dalam masa sama dia tak risau. Dia boleh kontrol dia lagi, maka masa tu hukum dia sunat saja. Nikah. Faham. Yang ketiga, hukum dia adalah wajib. Wajib nikah. Macam tadi juga, macam sunat. Dia ada keinginan untuk nikah, dia ada kemampuan untuk memberi nafkah zahir dan batin. Hak nombor 3, dia takut terjerumus ke lembah maksiat zina, maka masa tu wajib dia nikah. 3 dah. Yang keempat ialah makruh nikah. Makruh ni dia berkeinginan untuk nikah. Sebagai lelaki dia nak nikah, tapi dia tidak ada kemampuan di segi nafkah. Maka makruh atas dia nikah. Dia nak sara, nak bini, nak bagi apa, pasti. Maka makruh. Masa bila makruh, dia nak keinginan tu ada, tapi nak nikah tak boleh sebab ada halangan dia, tidak ada kemampuan nafkah. Hak ni kita risau ni. Mahal pula nikah, berapa ribu macam ni? Anak tara 15,000 kata. Tu hak ada ijazah dah. SPM biasa 10,000. SPM biasa
Nah, 5 SPM. Bukan A, E tu ni. 10,000. Oh. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, ambil duit mana? Kalau dia tidak dibenarkan untuk beronani, maka berkemungkinan dia akan rokok anak orang. Nah, maka mazhab Hanafi melihat benda ni, benda yang asbab ataupun punca yang boleh mengharuskan dia melakukan onani untuk melepaskan dia punya nafsu dia. Tidak dia akan jadi buat benda maksiat. Itu dalam pendapat mazhab Hambali. Nah, jadi kita pun boleh ambil lah dia ni. Untuk itu tak apa. Baik, kita boleh menggunakan pendapat Imam Ahmad ini dalam keadaan bergelora nafsu, syahwat dan kebimbangan tergelincir ke dalam perkara haram. Maka dalam keadaan tersebut tidaklah menjadi kesalahan untuk beronani, untuk mematikan gelora nafsu seks itu, tetapi dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Jadi seronok tak boleh, untuk maslahah saja, dan jangan menjadi suatu perkara biasa. Apa yang lebih utama di sini ialah dengan mengikut petunjuk Rasulullah SAW yang mulia kepada para pemuda yang tidak mampu berkahwin. Nabi sebutlah mereka kita, Nabi dah sebut kepada pemuda-pemuda, wahai pemuda Islam, kalau yang mampu menikah, nikahlah. Kerana menikah itu boleh menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan kamu di berbuat benda-benda haram. Sesiapa yang tidak mampu hadir, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Siapa tidak mampu berkahwin, dia nak nikah tapi kemampuan tidak ada di segi nafkah, maka makruh bagi dia nikah. Nabi kata, Nabi cadangkan pada mereka fa alaihi bisawm, maka mereka kena melazimi puasa. Sebab apa? Fa innahu lahu wija', dia menjadi obat, menjadi pelindung kepada nafsu. Bila kita puasa, nafsu dia down. Nafsu masa bila kita tak makan, dia down lah. Sebab air mani yang ia telah melonjokkan nafsu. Bila air mani banyak, dia melonjokkan nafsu. Air mani itu datang daripada mana? Makan. Kalau kita dah berhenti makan, maka air mani dia kurang. Bila air mani dia kurang, lonjokkan nafsu tidak kuat. Ini tip yang sangat baik yang dianjurkan oleh Islam untuk mengelakkan nafsu yang buas, maka berpuasa. Cik Nasir, kalau Cik Nasir rasa nak isteri seorang lagi tapi tak mampu, Cik Nasir nak. Cik Nasir tu sebut nama aku je ni. Tak apa, sudut depan. tak apa je lah. Kalau dia rasa dia nak nikah dua tapi tidak mampu di segi nafkah, hak bini lah pun kadang bagi kadang tak duit, duit nafkah tu, tapi dari segi nafsu nak seorang lagi, maka ambil dia juga berpuasa. Bukan kata orang muda hak nak nikah 2-3 tu puasa banyak juga. Jumpa hari ni puasa, esok puasa. Sebab apa puasa? Aku nak nikah tapi tak boleh puasa. Itu yang saya. Jadi macam tu. Baik tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi payahlah puasa ni, budak-budak muda nak puasa. Bulan Ramadan pun payah nak puasa, hak wajib tu, hak sunat-sunat. Susah. Jadi yang inilah yang terbaik, tip yang terbaik yang Nabi bagi pada remaja-remaja dan juga retua. Hak nak nikah lebih tapi tidak mampu. Buat yang tu. Baik tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati. Tapi ataupun dia mampu juga, mampu, duit banyak, gaji 20,000, dekat bini 4 pun boleh, tapi tak mampu juga. Sebab apa? Bini tak pergi. Dia kata langkah mayatku dulu. Langkah mayatku dulu. Bila dia nak mati, nak pergi langkah. Jadi kena puasa. Tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati. Kalau dia tak puasa, dia mungkin terjebak dengan zina. Kalau dia terjebak dengan zina, maka isteri dia berdosa. Isteri hak mana? Isteri hak tak bagi dia nikah. Benar macam ni. Dia ada pertimbangan syarat. Hukum nikah hak asal sunat. Hukum nikah tadi 5 kan? 5 tu hak asal dia sunat. Hukum poligami 5 juga. Poligami 5 kan? Ada masa harus, ada masa haram, ada masa sunat, ada masa makruh, ada masa wajib. Ada masa wajib nikah, ada masa wajib berpoligami. Hukum dia sama dengan nikah, cuma hukum asal poligami harus. Hukum asal nikah hak nombor 1 mula-mula sunat. Disebut hukum asal. Kemudian dia akan berpecah kepada hukum-hukum yang lain. Ini bab nikah lah. Bab lain tak cah.
Hukum solat wajib, dia takkan jadi sunat dah, dia takkan dia satu tu sampai kiamat. Hukum puasa bulan Ramadan wajib sampai kiamat, tu tak jauh dah, tu bab ibadah. Ini bab munakahat yang ulama-ulama memasukkan dia dalam bab ibadah. Jika kita berkahwin dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga agama kita, maka perkahwinan kita menjadi satu ibadah secara umum, bukan khusus. Nah, baik tuan-tuan, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, jadi sekali itu dulu. Sudah 9.10, kita sudah menghampiri waktu tamat. InsyaAllah kita akan sambung 2 minggu lagi. Kita akan masuk dari sudut perkahwinan pula, insyaAllah. Nah, dari sudut perkahwinan.